Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mari belajar bersama cikgu dalam siri ulang kaji Ekspres Matematik PT3. Kali ini kita akan belajar tajuk tingkatan 2 iaitu sukatan kecenderungan memusat. Sukatan kecenderungan memusat merupakan hal yang berkaitan dengan bidang statistik di mana ianya digunakan untuk menganalisis data. Sukatan kecenderungan memusat juga bermaksud satu sukatan yang dapat menunjukkan kedudukan sesuatu kumpulan data dan memperihalkan maklumat keseluruhan data itu dengan satu nilai sahaja. Nilai yang dimaksudkan ini ada 3, sama ada menggunakan mode, median ataupun mean. Cara menentukan mode ialah nilai data yang paling kerap berulang dalam set data. Untuk kelas mode pula ialah kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Untuk mencari nilai median pula, caranya ialah dengan mencari nilai yang berada di tengah-tengah setelah data disusun mengikut tertib sama ada menaik ataupun menurun. Manakala menggunakan mencari nilai mean pula, caranya ialah mean bersamaan dengan jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data. Pemilihan jenis sukatan kecenderungan memusat yang sesuai adalah bergantung kepada keadaan data. Jika tiada nilai ekstrim dalam data tersebut, kaedah mean sesuai digunakan. Mean sesuai digunakan dan lebih tepat kerana pengiraannya melibatkan keseluruhan data. Untuk menggunakan median pula, sesuai jika ada nilai ekstrim. Keadaan ini juga, pemilihan ini juga sesuai dan tepat kerana menggunakan keseluruhan data yang disusun mengikut tertib sama ada menaik ataupun menurun. Pemilihannya adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Untuk mode pula, ianya sesuai jika data ini melibatkan item ataupun kategori. Walaupun wujud nilai yang ekstrim, ia tidak menjejaskan jawapan. Ini cara menentukannya ialah kita memilih nilai yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Soalan latihan yang pertama, rajah 13 menunjukkan satu set data. Tentukan median bagi data itu. Jadi untuk menentukan median, kita perlu menyusun dahulu sama ada tertib menaik ataupun tertib menurun. Jika memilih tertib menaik, maksudnya pilih yang paling kecil kepada yang paling besar. Jadi yang paling kecil di sini ialah 31. Kita susun semula. Kemudian 32. Kita bersambung 35, 35. Dari besar daripada 35 ialah 38. Ikuti 39, 40 dan juga 41. Jadi untuk menentukan kedudukan tengah boleh ditentukan dengan mengira bilangan data. Bilangan data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kedudukan tengah adalah bilangan data itu 8. Kita sentiasa lebihkan 1 dibahagikan dengan 2. Jadi bersamaan dengan 9/2, 4.5. 4.5 ni bermaksud kedudukan di antara 4 dan juga 5. Jadi di manakah kedudukan 4 dan 5? Kita mulakan daripada kiri. Kedudukan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi tengah-tengah di antara 4 dan 5 ini merupakan median. Jadi untuk mencari nilai median, kita perlu tambahkan nilai sebelah kiri ditambahkan dengan nilai sebelah kanan. Jadi median bersamaan dengan 35 ditambahkan dengan 38, kemudian kita bahagikan dengan 2. So, akan dapat 36.5. Jadi, jawapannya adalah D. Seterusnya, soalan yang kedua. Jadual 1 menunjukkan jisim bagi 14 paket biskut. Cari median. Jadi, untuk mencari median dalam jadual kekerapan, kita perlu mengetahui kedudukan tengah dahulu, kedudukan median, iaitu bilangan sebutan. Bilangan data iaitu N perlu sentiasa ditambahkan dengan 1 kemudian dibahagikan dengan 2. Jadi dalam kes ini bilangan data hanya kita lihat daripada bilangan paket, jumlahkan semua 2 tambah 5 tambah 4 tambah 3.
bersamaan dengan 14. Jadi untuk menentukan kedudukan median, 14 ditambahkan dengan 1 bahagikan dengan 2, kita akan dapat 7.5. Kedudukan 7.5 ini bermaksud di antara kedudukan ke-7 dan juga kedudukan ke-8. Jadi di sini oleh kerana 79 ini ada 2, bermaksud ia bermula dengan sebutan pertama hinggalah kedua. Untuk GC 80 pula, selepas 2, sebutan yang ketiga, 3, kita boleh gunakan kaedah jari, menggunakan jari yang ketiga 4, 5, 6, 7, ataupun kita boleh gunakan teknik 3 ditambahkan 5, 8, 8 tu sentiasa tolakkan dengan 1 iaitu 7. Selepas 7 ialah 8, 8 tambah 14, 12, kita kurangkan 1 jadi 11. Kemudian selepas 11, 12, 12 tambah 3, 15, kurangkan 1 jadi 14. Jadi di sini sebutan yang terakhir bersamaan dengan bilangan data. Jadi untuk menentukan di manakah kedudukan mediannya, iaitu di antara sebutan yang ke-7 dan juga ke-8. Sebutan yang ke-7 ialah dalam kumpulan ini, sebutan yang ke-8 adalah kumpulan yang di sebelahnya. Jadi di antara kedua-duanya bermaksud di antara ini, iaitu antara 80 dan 81. Jadi untuk mencari median, kita jumlahkan 80 tambah 81, kemudian dibahagikan dengan 2 akan dapat 80.5. Jawapannya adalah C. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid yang masih setia belajar bersama cikgu. Namun pastikan anda telah pun menekan butang like dan subscribe di bawah. Okay, rajah 1 ialah histogram yang menunjukkan jisim bagi sekumpulan murid. Berdasarkan rajah itu, jawab setiap soalan yang berikut. Yang pertama, cari bilangan murid yang mempunyai jisim 35 kg hingga 44 kg. Di dalam histogram ini, murid yang mempunyai jisim 35 hingga 44 kg, kita boleh lihat daripada 2 selang kelas ini. Jadi untuk menentukan bilangannya, kita bacakan ketinggian histogram ini. Yang pertama ialah, bacakan pada paksi Y, nilainya adalah bersamaan dengan 15. Dan untuk selang kelas yang berikutnya ini, nilainya adalah bersamaan dengan 44. Jadi jumlahkan kedua-duanya ialah 59 orang. Soalan yang kedua, cari peratusan murid yang jisimnya melebihi 44 kg. Melebihi 44 kg bermaksud 3 selang kelas yang terakhir ini. Jadi bilangannya kita perlu kira terlebih dahulu. Untuk selang kelas yang pertama yang ini, bahagian ini ialah 50 orang. Ditambahkan dengan yang berikutnya ini ialah 42 orang. Dan yang terakhir ini ialah 4 orang. Jumlahnya adalah bersamaan dengan 96. Jadi untuk mengira peratusnya 96 dibahagikan dengan jumlah keseluruhan murid, kita perlu jumlahkan yang sebelumnya. Ini merupakan bilangannya 44. Okay, dijumlahkan dengan selang kelas sebelumnya 15. Dan selang kelas yang pertama ini merupakan bilangannya 5 orang. Jadi kita tambahkan dengan 3 yang terakhir tadi, 96, bersamaan dengan 160. Jadi untuk mengira peratusnya, 96 dibagi dengan 160, didarabkan dengan 100%, kita akan dapat 60%. Yang ketiga, buat satu inferen tentang taburan jisim murid itu. Jadi kalau kita perhatikan daripada histogram ini, kebanyakan murid adalah dalam lingkungan, dalam kategori 3 selang kelas ini. Jadi apa yang kita boleh nyatakan ialah kebanyakan murid jisimnya ialah di antara ini bermula dengan 40 kg hinggalah yang terakhir untuk selang kelas ini ialah 54 kg. Jadi kebanyakan murid jisimnya ialah di antara 40 hingga 54 kg. Soalan yang terakhir, rajah 4.1 ialah catapa yang menunjukkan jisim 120 orang murid. Hitung jisim min, beri jawapan betul kepada 3 angka bererti. Jadi untuk mengira jisim min, kita perlu mengira bilangan murid bagi setiap jisim ini. Jadi untuk mengira min, dimulai dengan 42 kg. Bilangan muridnya ialah sudut sektor yang diberi ini 165, dibagikan dengan keseluruhan 360 darjah.
didarabkan dengan jumlah murid 120 orang akan dapat 55 orang. Jadi untuk GC 43 kg pula, sudut sektornya ialah 90 darjah dibahagi 360 darabkan 120, kita akan dapat 30 orang. Seterusnya untuk GC 44 kg, sudut sektornya ialah 60 dibahagikan 360, didarabkan dengan keseluruhan 120 orang, nilainya adalah bersamaan dengan 20. Jadi untuk GC 45 kg, kita boleh kira daripada baki keseluruhan. Daripada 120 ditolakkan dengan ketiga-tiga bilangan ini, kita akan dapat 55 tolak 30 tolak 20. Kita akan dapat bilangannya ialah bersamaan dengan 15. Jadi di sini bermaksud ini datanya kita boleh bina dalam bentuk jadual kekerapan. Mengikut jadual kekerapan, di sini atasnya ialah jisim, di bawah ini ialah bilangan. Jadi jisim terlibat ialah 42, 44, 43 dahulu, 44 dan juga 45. Okay, daripada sini bilangan murid yang kita kira tadi, 42 kg ialah 55 orang, 43 kg ialah 30, 44 kg 20, manakala 45 kg ialah 15. Jadi kita boleh gunakan formula bagi jadual kekerapan. Min bagi jadual kekerapan bersamaan dengan hasil tambah F didarabkan dengan X dibahagikan dengan hasil tambah F. X bermaksud jisim yang di atas ini, F maksud kekerapan, iaitu bilangan murid bagi setiap bahagian. Jadi daripada sini kita perlu darabkan atas dan bawah ini dan perlu dicari hasil tambahnya. Jadi di sini kita boleh buat 42 didarabkan dengan 55 untuk yang pertama ini. Yang kedua ditambahkan dengan 43 didarabkan dengan 30. Kemudian tambahkan dengan yang berikutnya 44 didarabkan dengan 20. Dan yang terakhir tambah juga dengan 45 didarabkan dengan 15. Jadi dibahagikan dengan keseluruhan. Keseluruhannya jumlah frekuensi ataupun jumlah bilangan murid tadi ialah 120 orang. Jadi kita bahagikan dengan 120. Jadi yang di atas ini menggunakan kalkulator kita akan dapat 5155 kilogram dibahagikan dengan bilangan murid 120 akan dapat 42.958 kilogram. Memandangkan soalan minta kepada 3 angka bererti, 3 angka bererti bukan 3 tempat perpuluhan. Jadi kita boleh tuliskan di sini, kita ambil 1, 2, 3 sahaja. Jadi digit yang terakhir ini, 5 perlu ditambahkan 1 di sini. Jadi kita akan dapat 43.0 kilogram. Ini merupakan jawapan betul kepada 3 angka bererti. Selesai video siri pertama untuk latihan sukatan kecenderungan musat. Jumpa lagi dalam video berikutnya.